Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin pagi 25 Julai, anda bersama saya Muhammad Syafiq Adnan. Tajuk utama pagi ini. Suami isteri dibunuh dan dibakar. Skim pembiayaan pemilikan rumah sewa untuk dimiliki bakal dilancarkan September ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sepasang suami isteri dipercayai dibunuh dan dibakar di sebuah rumah di Taman Desa Melati Nilai, Negeri Sembilan malam tadi. Sepasukan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Nilai menjalankan operasi memadam kebakaran di rumah teres 2 tingkat pada kira-kira jam 9.30 malam. Selepas menerima panggilan kecemasan kebakaran premis itu. Namun ketika operasi dijalankan, anggota terbabit menemui 2 mayat berkenaan dengan salah satu daripadanya ada kesan tikaman. Pasangan berkenaan berusia lingkungan 60-an. Pihak bomba kemudian memaklumkan kejadian itu kepada pihak polis. Ketua Polis Daerah Nilai, Superintenden Muhammad Nur Marzuki Besar ketika ditemui di lokasi mengesahkan kejadian dan siasatan lanjut masih dijalankan. Di Terengganu pula, seorang lelaki ditahan kerana menikam bekas isterinya dengan pemutar skru. Kejadian berlaku di sebuah kedai makan di Kampung Pantai Air Tawar, Kampung Raja Besut. Mangsa dikenali sebagai Nur Hidayah Ismail, 28 tahun. Mangsa yang bekerja sebagai pembantu kedai makan itu ditikam di bahagian muka dan tangan. Ketika kejadian berlaku pergaduhan dengan bekas suaminya di kedai makan itu. Kejadian berpunca apabila suspek Cik Muhammad Azlam Muda, 31 tahun, dilaporkan naik berang apabila mangsa tidak mahu rujuk semula dengan suspek. Suspek berjaya meloloskan diri, bagaimanapun berjaya dicekuk polis tidak jauh dari lokasi kejadian. Mangsa yang mendapatkan rawatan hospital di Hospital Daerah Besut dilaporkan stabil. Mangsa dan suspek telah bercerai pada 15 Julai 2017 dan mempunyai seorang anak. Kes disiasat mengikut Seksyen 117. Satu skim baru bagi pembiayaan pemilikan perumahan dikenali Rent to Own atau skim sewa untuk dimiliki bakal dilancarkan September ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuaidah Kamarudin berkata, golongan berpendapatan bawah RM3,000 boleh membeli kediaman mampu milik. You don't have to pay deposit, you straight away rent. After 5 years, you review your financial status and you can apply to full loan to finish off the eligibility. And they don't have to pay stamp duty. Stamp duty. Dia punya eligibility is still 3,000 below income. Ini rumah yang 300,000 ke bawah. Beliau terdahulu melancarkan Fund My Home Scheme Depositku di Putrajaya. KPKT dan beberapa pihak pemberi pinjaman termasuk institusi perbankan kini dalam proses akhir perbincangan berhubung pengenalan skim berkenaan. Mengenai skim Fund My Home pula, ia memberi peluang rakyat memiliki kediaman dengan hanya membayar 20% daripada harga rumah akan diperluaskan dalam projek lain di seluruh negara. Ketika ini, skim berkenaan menerima 300 permohonan dan 50 permohonan sudah diluluskan. Skim Fund My Home dilancarkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad November lalu bagi membantu pembeli rumah kali pertama. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba di Ankara, Turki malam tadi untuk memerlukan lawatan rasmi 4 hari ke negara itu. Pesawat khas yang membawa beliau dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali mendarat di lapangan terbang antarabangsa SMBO pada jam 7.40 malam waktu tempatan atau 12.40 pagi waktu Malaysia. Menyambut ketibaan Tun Dr. Mahathir ialah Menteri Industri dan Teknologi Turki Mustafa Varank dan Gubernur Ankara Vasip Shahin. Turut menyambut ketibaan Perdana Menteri ialah Menteri Luar Malaysia Datuk Saifuddin Abdullah dan Duta Besar Malaysia di Ankara Datuk Abdul Razak Abdul Wahab. Kira-kira 15 minit kemudian, pesawat khas yang membawa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang pulang dari lawatan luar pula tiba di lapangan terbang sama dan kedua-dua pemimpin kemudiannya mengadakan pertemuan singkat di bilik kenamaan. Tun Dr. Mahathir dan Tun Dr. Siti Hasmah kemudian dibawa ke hotel penginapan di Bandar Ankara, pusat pentadbiran kerajaan Turki. Setibanya di hotel, Tun Dr. Mahathir dan isteri disambut oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Daryl Lai King serta kaki tangan kedutaan.
Pagi ini, Tun Dr. Mahathir dijadualkan ke Makam Pengasahan yang juga Presiden pertama Turki Mustafa Kemal Atatürk di Amir Kabir untuk meletakkan kalungan bunga. Ini disusuli lawatan ke Turkish Aerospace Industries TAI, iaitu kilang membuat drone dan helikopter tempur buatan Turki. Persiapan istiadat pertabalan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-16 30 Julai ini sudah mencapai tahap 80%. Ia akan bermula dengan majlis bacaan Yasin, doa selamat dan solat hajat hari ini bertempat di Masjid Negara. Dalam memeriahkan istiadat yang bakal mendapat liputan meluas itu, semua pihak dijemput hadir untuk mengambil bahagian dalam acara-acara yang dianjurkan. Antaranya khutbah khas dan solat Jumaat pada 2 Ogos di Masjid Negara dan pameran Raja Kita yang diadakan di Muzium Diraja selama 3 bulan bermula dari 5 Ogos ini. Saya sekali lagi mengharapkan rakyat Malaysia meraihkan hari itu dan ambillah kesempatan kalau dari jauh pun untuk datang, khususnya ke pameran Raja Kita, dapat kita melihat secara eksklusif semua pameran-pameran yang saya kata 12 segmen itu untuk kita mengenali dengan lebih rapat institusi raja berperlembagaan dalam negara kita, sekaligus meningkatkan lagi penghormatan kita. Dalam pada itu, institusi pendidikan harus mengambil peluang mengajak pelajar melawat pameran Raja Kita untuk menyelami sejarah dan menambah ilmu pengetahuan mengenai institusi diraja. Istiadat yang bakal berlangsung Selasa depan itu akan dimeriahkan dengan kehadiran 3 tetamu diraja, iaitu Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, Putera Mahkota Jordan Ali Al-Hussein dan Putera Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed Zaid Al Nahyan. Polis Diraja Malaysia memohon kerajaan menyegerakan penyelarasan elang pegawai dan anggotanya sama seperti kaki tangan perkhidmatan awam yang lain. Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Bado berkata, permintaan itu dibuat kerana beberapa elang yang diperoleh masih ketinggalan, termasuk elang perumahan, kesengsaraan, bayaran insentif tugas am serta kenaikan gaji tahunan. Menurut Datuk Seri Abdul Hamid, sebagai pasukan yang dianggap istimewa dari sudut undang-undang, PDRM sewajarnya diberikan pengiktirafan menikmati elang tertentu sama seperti agensi kerajaan lain. Kerajaan pun harus menerima hakikat bahawa mereka selama ini dinafikan apa yang sepatutnya mereka nikmati jika dibandingkan dengan perkhidmatan kerajaan yang lain. Kenapa PDRM, sebuah pasukan yang begitu istimewa dari segi undang-undang, ya, bukan istimewa kami nak syok sendiri, tidak. Dari segi undang-undang istimewa, tidak diberikan pengiktirafan dari sudut menikmati allowance tertentu. Sedangkan lain-lain jabatan, agensi kerajaan mendapat allowance tersebut. Keadaan itu berbeza dengan keistimewaan yang dinikmati oleh seorang guru atau pegawai kesihatan yang bertugas di pantai Timur Sabah yang memperoleh allowance tinggi, sedangkan anggota polis yang menjaga keselamatan hanya mendapat 10% daripada gaji mereka. Situasi itu sudah dikemukakan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan pihak berkenaan pada dasarnya bersetuju dengan cadangan terbabit. Datuk Seri Abdul Hamid terdahulu merasmikan Persidangan Agung Persatuan Pegawai Kanan Polis PPKP dan Persatuan Pegawai Rendah Polis PPRP ke-90 di Melaka. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Hamid mengesahkan membuat satu laporan polis terhadap Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Lokman Nur Adam yang menuduh dirinya seorang penipu. Laporan bertujuan untuk membersihkan namanya seperti yang dituduh pemimpin parti perbankan berkenaan berhubung siasatan kes penyebaran video seks yang dikaitkan dengan seorang Menteri Kabinet. Masalah perbalahan politik di antara sesama mereka pemimpin-pemimpin politik ini, biarlah dia nak cakap apa pun, nak tuduh saya macam-macam pun, kecuali kalau dia tuduh macam satu kes di mana dia menuduh saya sebagai Ketua Polis Negara menipu. Itu saya tak boleh terima. Ya, tak boleh terima. So pihak saya dah membuat laporan polis dan kita akan ambil tindakan yang sewajarnya lah. Ya. Saya tidak boleh menipu sebagai Ketua Polis Negara. Beliau mengulas kenyataan Datuk Lokman yang disebarkan melalui media sosial yang menuduh Ketua Polis Negara sebagai seorang penipu kerana kononnya gagal mengesahkan pelaku dalam video berkenaan adalah seorang Menteri Kabinet. Meskipun video itu disahkan tulen oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Selangor melupuskan pelbagai barangan berjenama dan alat ganti kenderaan tiruan bernilai RM1.29 juta. Pengarahnya Muhammad Zikril Azan Abdullah berkata, ia membabitkan 107 kes berkaitan pelanggaran Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta Perihal Dagangan 2011, Akta Hak Cipta 1987 dan Akta Perlindungan Pengguna 1999. Barangan berkenaan adalah hasil rampasan yang dilakukan bermula bulan Januari hingga Julai tahun ini dan kesemuanya sudah selesai menjalani proses mahkamah. Bagi kali ini, kali yang ketujuh yang kita buat pelupusan ini adalah untuk pada kali ini saja bernilai RM188,000. RM188,000 nilai rampasan yang kita buat pelupusan pada hari ini. Modus operandi penjualan barang tiruan dikesan dipasarkan menggunakan medium online selain berselindung di sebalik jualan barangan tumpuan pembeli. KPDN HEP memberi amaran kepada mana-mana peniaga untuk tidak berbuat demikian bagi mengelak tindakan tegas dikenakan. Manakala pengguna tidak membeli dan menyokong barangan tiruan sebagai inisiatif melindungi harta intelek pemilik asal cap dagang. Malaysia menjadi negara pertama di dunia memberi penarafan kepada premis penginapan pelancongan berkonsepkan mesra Muslim yang dikeluarkan oleh agensi kerajaan. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Mohammadin Ketapi berkata, pelaksanaan pengiktirafan berkenaan merupakan inisiatif penting dalam memperkasa industri pelancongan Islamik selain meletakkan penanda aras supaya dicontohi negara lain. Dia memang penting, sekurang-kurangnya untuk mengurangkan keraguan di antara orang-orang Islam ini. Jadi kalaulah sijil pengiktirapan halal ini diadakan di semua hotel, jadi kita ini tidaklah sebegitu merasa ragu-ragu nak tidur, nak makan, nak sembahyang semua ni. Jadi inilah yang kebaikan dia. Tambahnya, negara bukan Islam seperti Jepun, Korea Selatan, Singapura dan Taiwan meningkatkan lagi tumpuan kepada pasaran pelancongan Islam. Ini kerana mengikut Indeks Pelancongan Muslim Global, dianggarkan 160 juta pelancong Muslim seluruh dunia menjelang 2020. Datuk Mohammadin terdahulu melancarkan pengiktirafan premis penginapan pelancongan mesra Muslim dan forum pelancongan mesra Muslim di Putrajaya. Setakat ini, 12 hotel memperoleh penarafan daripada Pusat Pelancongan Islami ITC dan menerima sijil pengiktirafan. Menyediakan seorang pegawai syariah yang berkelayakan bagi memantau operasi premis bagi mematuhi syariah. Ini pekerjaan baru yang diwujudkan di hotel. Pegawai syariah dia akan melihat dari segi procurement barang-barang makanan yang dibeli oleh hotel berkenaan adalah patuh syariah dan sebagainya, halal, produk dan cara penyediaan juga halal. Pada tahun lalu, kira-kira 5.2 juta pelancong Muslim datang ke negara ini. Besar impaknya. Selepas hasilnya, menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali, kita ke laporan luar negara. Boris Johnson secara rasminya dilantik sebagai Perdana Menteri Britain yang baru selepas menghadap Ratu Elizabeth II di Istana Buckingham, London. Johnson menerima mandat terbaru beliau sekaligus membentuk kerajaan selepas Theresa May meletak jawatan. Johnson, ahli Parlimen Parti Konservatif mewakili Uxbridge, adalah Perdana Menteri ke-77 negara itu. Pemimpin berusia 55 tahun itu dijangka akan menyampaikan ucapan sebagai Perdana Menteri buat kali pertama di Dewan Rakyat hari ini. Good afternoon. I have just been to see Her Majesty the Queen, who has invited me to form a government, and I have accepted. Terdahulu di Downing Street, Theresa May menyampaikan ucapan terakhir sebagai Perdana Menteri. I am about to go to Buckingham Palace to tender my resignation to Her Majesty the Queen, and to advise her to ask Boris Johnson to form a new administration. I repeat my warm congratulations to Boris on winning the Conservative leadership election. I wish him and the government he will lead every good fortune in the months and years ahead. Their successes will be our country's successes, and I hope that they will be many.
4 pekerja dikuatiri maut dalam kejadian tanah runtuh di lombong batu arang milik Coal India Limited di timur negeri Odisha, India. 9 lagi dilaporkan cedera dalam insiden yang berlaku lewat malam kemarin. Operasi penyelaman akan mengambil masa antara 10 dan 12 jam untuk dilaksanakan. Jurucakap syarikat Deacon Merah berkata, lombong berkenaan yang mempunyai kapasiti 20,000 tan sehari kini ditutup. Operasi akan hanya disambung semula pada minggu depan. Kebanyakan lombong haram India mempunyai rekod keselamatan yang lemah dengan banyak kemalangan tidak dilaporkan. Banjir buruk yang melanda Bangladesh telah meragut sekurang-kurangnya 61 nyawa. Musibah juga menyebabkan hampir 800,000 penduduk kehilangan tempat tinggal dan ribuan kediaman ditenggelami air. Menurut Kementerian Pengurusan Bencana dan Bantuan, hampir 3 juta penduduk Bangladesh masih lagi bergelut dengan banjir. Sekurang-kurangnya 22 pesakit dengan gejala ceret-beret dan penyakit lain dimasukkan ke hospital di daerah Bogra untuk rawatan selanjutnya. 700 sukarelawan termasuk 100 staf Persekutuan Palang Merah Antarabangsa dan Persatuan Bulan Sabit Merah telah dikerahkan untuk membantu penduduk di utara dan barat laut Bangladesh. Anggaran awal kerugian dialami peladang bernilai lebih 40 juta dolar Amerika. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Kita ke laporan sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala FA di antara Perak menentang Kedah Sabtu ini, cuaca tidak menentu di sebelah petang ketika ini sedikit pun tidak merencatkan persiapan pasukan Perak. Pengendalinya, Mehmet Durakovic, mahu pemain terus fokus untuk memberi aksi terbaik dalam misi membawa pulang semua piala yang kali terakhir dimenangi pada 2004. To be quite honest, it hasn't been the best. 2 days raining, so we cannot train. We'll go and do some gym, and hopefully tomorrow it doesn't rain. So, okay, so far so good. Dalam pada itu, Mehmet turut positif 2 pemainnya yang cedera termasuk Brandon Gunn mampu pulih dalam masa yang singkat dan dia optimis mampu menurunkan kesebelasan terbaik pada perlawanan akhir Piala FA di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu ini. We'll see. He's not training with us, to be quite honest. He's just doing light jogging, so is Leo, and we've got a few injuries, but hopefully keep my fingers crossed, inshallah they will be training tomorrow night, so we'll see. Mehmet turut menyifatkan pertembungan antara Perak dan Kedah nanti menjadikan satu perlawanan akhir yang menarik. Malah dia juga mengharapkan pemain ke-12 akan dapat datang beramai-ramai ke Stadium Nasional Bukit Jalil untuk memberi sokongan kepada skuad The Boss Goddess. Untuk rekod, Perak pernah menggenggam Piala FA pada edisi 1990 dan 2004 dan muncul naib juara pada 1991, 2002 dan 2005. Liga Bola Sepak Malaysia MFL nampaknya akan bergerak sendiri tanpa bantuan daripada Tunku Ismail Sultan Ibrahim selepas pengendali Liga Bola Sepak Tempatan itu tidak menolak kemungkinan akan memansuhkan jawatan pengerusi MFL. Jawatan pengerusi MFL ketika ini disandang Tunku Ismail dan pemansuhan jawatan nombor 1 itu merupakan sebahagian daripada persetujuan semula pentadbiran yang terkandung dalam MFL Next 50 Strategic Blueprint 2021 hingga 2070. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Kevin Ramalingam, Tunku Ismail bersetuju dengan persetujuan semula itu kerana tidak mahu MFL menerima tempias dan kritikan. Kononnya, beliau memiliki sentimen berat sebelah selaku pemilik kelab Johor Darul Takzim JDT. Apa yang lebih penting, Tunku Ismail melihat persetujuan semula itu bakal memantapkan lagi pentadbiran MFL yang tidak lagi diterajui oleh seorang pengerusi, sebaliknya dikawal sepenuhnya oleh ahli lembaga pengarah. Mengulas lanjut, Kevin memaklumkan sebarang persetujuan semula yang dicadangkan perlu diluluskan pada mesyuarat rakan kongsi Liga MFL yang dijangka diadakan selepas aksi final Piala FA 27 Julai ini. Jika keputusan ini ataupun persetujuan ini diluluskan, walaupun saya nampak mengapa Tunku nak buat dan kenapa Tunku setuju dengan arah tuju ini, cadangannya adalah daripada good governance, untuk memastikan semua ahli MFL adalah sama berkuasa dan tidak ada tanggapan negatif kepada MFL. Sebagai rekod, Tunku Ismail dilantik sebagai pengerusi MFL pada 23 Mac 2018 selepas memilih untuk meletak jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM.
Di awal pentadbirannya, Tengku Ismail menjenamakan semula perkongsian liabiliti terhadap bola sepak Malaysia FMLLP kepada MFL dan Tengku Ismail mahu MFL bertindak sebagai sebuah badan bebas demi memastikan organisasi itu mampu berdaya saing dan lebih dinamik. Persatuan Bola Sepak Selangor menjalani transformasi selepas menaik taraf Pusat Latihan Selangor dengan melancarkan FAS Training Centre. Pelancaran fasiliti ini bertujuan untuk memberi semangat dan inspirasi baru kepada pemain malah untuk membolehkan pentadbiran persatuan dan kejurulatihan diletakkan di bawah satu bumbung. Persatuan Bola Sepak Selangor FAS hari ini telah melancarkan kemudahan latihan pemain dan pejabat baru di Padang Latihan SUK Seksyen 15 Shah Alam. Pusat latihan yang berkeluasan 400,000 kaki persegi itu adalah bukti komitmen FAS untuk membawa persatuan ke tahap yang lebih tinggi. Majlis Perasmian fasiliti baru ini telah disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Last but not least, I would like to thank all our main sponsors and people that have been putting their hard effort work in trying to bring this all together. First of all, I'd like to thank the state government for giving the trust to FAS. I'd like to thank our sponsors, Print National Berhad. Pembinaan fasiliti yang bernilai 1.5 juta ini dinamakan FAS Training Centre juga merupakan inisiatif kerajaan negeri bagi pembangunan bola sepak Selangor. Selain dilengkapi padang latihan, ia juga mempunyai gimnasium, kawasan rawatan fisioterapi dan kompleks pejabat. Sekian Buletin Pagi, ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Buletin TV3. Oleh itu, saya Muhammad Syafiq Adnan. Assalamualaikum dan salam hormat.